salam sejahtera. Sebelum bicara ini terus membara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Lo Minzi dan berumur 15 tahun. Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggong Ibrahim Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, saya ingin berkongsi informasi sebuah novel yang telah saya baca, yaitu novel Srengenge, karya seorang sastera negara bernama Shanun Ahmad. Novel ini mengandungi 202 muka surat bercetak dan terbahagi kepada 21 bab. Bukan itu sahaja, novel Srengenge juga pernah dipilih sebagai novel terbaik pada tahun 1973. Novel ini mengisahkan tentang konflik antara manusia dan kepercayaan animisme. Cerita bermula apabila watak utama Awang Cek Te berhasrat untuk memunggah Bukit Srengenge. Namun begitu, hasrat beliau mendapat tentangan orang kampung yang menjadikan Bukit Srengenge sebagai medan mereka melepaskan lelah sewaktu menunggu musim menuai padi. Di samping itu, kebanyakan penduduk di situ percaya bahawa bukit tersebut mempunyai penunggunya. Kerja-kerja memunggah bukit mungkin akan menyebabkan malapetaka terjadi kepada kampung. Hal ini menyebabkan penduduk kampung di kawasan pedalaman mempercayai kuasa selain daripada kuasa Tuhan tanpa menafikan kuasa Tuhan itu sendiri. Klimaks dalam cerita ini ialah apabila watak Iman Hamad diserang penyakit misteri setelah balik dari meracik terkukuh di Bukit Srengenge. Setelah menyatakan persetujuan kepada idea Awang Cek Te untuk memunggah Bukit Srengenge. Ini menjadikan kepercayaan penduduk kampung lebih kuat. Watak Useng sebagai seseorang berkebolehan mengubati sakit-sakit misteri yang terkenal pada Iman Hamad. Menurut Useng, penunggu Bukit Srengenge harus dijamu untuk menyembuhkan Iman Hamad seperti sedia kala. Pada akhir cerita, penulis menggunakan teknik suspense kerana watak Iman Hamad tetap meninggal dunia walaupun sudah dijamu. Plot cerita yang dihidangkan dalam buku ini amat mudah untuk difahami. Setiap watak diperkenalkan dengan menerangkan maklumat ringkas, memudahkan pembaca mengenali watak dan hubungan mereka antara satu sama lain. Gaya bahasa yang digunakan juga mudah untuk difahami, sesuai untuk pelajar sekolah menengah. Pembaca juga akan merasai detik-detik suka, duka dan cemas melalui penceritaan dalam buku ini. Ini menambahkan lagi keasyikan pembaca untuk menikmati buku ini tanpa tertinggal mana-mana halaman untuk dibaca. Cerita ini memberi pembaca pengalaman menelusuri kehidupan masyarakat kampung zaman 60-an. Latar masyarakat zaman ini memberikan kelainan kepada tanggapan saya tentang kepercayaan yang wujud dalam masyarakat Melayu. Suasana alam sekitar yang masih menghijau menyebabkan pembaca seolah-olah berada dalam suatu alam yang berbeza daripada hari ini. Menarikkan perkongsian saya ini. Apa yang baik harus kita contohi. Mana yang buruk perlu kita hindari. Tak cantik, tak berani, tak menarik, takkan saya kongsi. Hayatilah buku ini hingga ayat terakhir kerana di bahagian pengakhiran cerita ini ada kejutan buat pembaca. Suka duka Awang Cek Te dan penduduk kampung telah kita susuri. Namun, pengakhiran cerita ialah suatu yang dinanti-nanti. Menunjukkan pengarang cuba membuatkan pembaca tertanya-tanya. Apakah yang akan berlaku kepada mereka
setelah Iman Hamad meninggal dunia? Mampukah awang cekte membuka bukit Srengenge? Jadi, di sini saya sangat mengalu-alukan para pembaca supaya mendapatkan buku ini untuk dibaca. Sekian, jumpa lagi.